pada wang yang anda tidak sanggup rugi. Anda seharusnya mengetahui risiko kaitan dengan online dan mendapatkan pandangan daripada penasihat kewangan bebas kiranya anda mempunyai sebarang kemusykilan. Ya. Nama saya Zulkifli Abdul Razak. Masa dan dalam dunia dagangan, saya dah buat lebih daripada 20 tahun. Waalaikumsalam Munir. Kita lihat dulu apa yang sedang berlaku dalam pasaran untuk hari ini. Jadi kita ada satu yang sebenarnya agak besar tapi bukan untuk dagangan hari ini, something outlook ke depan. China dilaporkan relax dia punya population punya polisi ya. Jadi sebelum ini kita ada China pada sekitar tahun 79 80, satu keluarga satu anak. Okey. Pada sekitar tahun 2015 dia relaxkan lagi satu keluarga dua anak, dan pada hari ini dilaporkan sebenarnya polisi ini telah diluluskan oleh dia punya politburo ataupun dia punya Central Committee untuk Komunis Parti. Satu keluarga dibenarkan mempunyai 3 orang anak. Apa signifikan dia kepada sebabnya kita ada aging ataupun population ataupun populasi yang semakin berusia dekat China. Dan memerlukan pertumbuhan ekonomi China memerlukan lebih ramai pekerja dan juga kepada pengguna. Jadi ini adalah something yang hala tuju ke depan ya. Waalaikumsalam Bat Galih. Dan inilah something ke depan lah. Jadi maksudnya if there are more population dekat China, there is more population dekat China, you might see peningkatan daripada sudut pengguna tenaga kerja. Jadi ini bukan untuk hari ini. Bukannya hari ini lulus terus beranak orang kan. Jadi dia ambil masa. Tapi kita akan nampak infrastruktur, kita akan nampak polisi akan cuba untuk menyokong ataupun berada pada sekitar the relaxation of this family punya jumlah anak dalam satu keluarga. Jadi itu yang ke depan lah. Itu yang berlaku pada sesi Asia. Jadi hari ini senyap sikit. Kita ada London bercuti, kita ada US malam nanti akan bercuti. Jadi London dan New York tutup lah ya. Kita buka market pagi tadi dengan data daripada Jepun. Preliminary industrial production dia keluar lebih rendah daripada jangkaan. Final untuk industrial dia juga di revise down 1.7. Ini bukannya baru, ini dah keluar sebelum ni ya. Retail sales untuk Jepun tidak setinggi seperti yang dijangka. Kita ada lockdown dekat Jepun. Manakala untuk inflation expectation untuk Australia menyusut berbanding dengan bulan sebelumnya. Data manufacturing dan juga non-manufacturing China menunjukkan bahawa masih lagi dalam angka atas 50. Biarpun manufacturing dia menunjukkan penyusutan, new work orders adalah lebih rendah, export orders adalah juga lebih rendah untuk China, tapi not really affecting banyak kepada market. Yang besarnya adalah besok, iaitu kepada Kaizen manufacturing. Ini yang lebih besar lah. Malam ni agak senyap. Sesi Eropah kita ada data inflation untuk Germany, untuk Spain, nothing much daripada data ni. Daripada sudut data nothing much. US pun bercuti. Wiman, wassalam. Okey, minggu ini kita akan ada RBA pada esok hari. Market nak tengok apa persiapan dia. Basically, adakah RBA sebelum ni meeting dia nyatakan bahawa dia akan tengok bulan 7. Jadi ini lebih sebagai satu dia nak bagi satu petanda lah kepada market apa yang dijangka dia akan buat pada bulan 7. Jadi market menjangkakan untuk RBA pada esok hari kekal, tak ada pertukaran polisi. Cumanya kepada mungkin the length of dia punya pembelian aset. Kalau dia lengthen ataupun membeli aset yang tempoh matang dia lebih panjang, itu bermaksud dia akan lebih banyak ataupun meneruskan polisi sedia ada lebih lama. Lain daripada itu tak ada. Minggu ni juga kita akan ada GDP OPEC pada esok. Actually dia mesyuarat pada hari ini, tapi OPEC
dijangka mengeluarkan kenyataan pada esok. GDP untuk Kanada, ISM untuk US, yang besarnya mungkin adalah Australia punya GDP, dan juga of course pada minggu ini kita ada kita ada NFP itu pada minggu. NFP not really banyak move market, unless kita ada data yang mengejutkan pada waktu ini. So market menyangkakan angka NFP untuk US meningkat 670,000, manakala kadar pengangguran jatuh di bawah 600. Itu yang kita ada. Sebabnya perbezaan polisi Wimun. New Zealand kita ada RBNZ 2 minggu lepas menyatakan bahawa dia bersedia untuk menaikkan kadar faedah pada tahun depan, sedangkan Australia masih kekal. Dan kita nampak pun berlaku dekat chart structure New Zealand, AUD NZD, kita nampak AUD NZD jatuh banyak. Itu perbezaan polisi lah. Sebab tu bila kita lukis kita tahu apa jadilah. Tapi jangan trade apa yang kita tahu, trade dan lukis berpandukan apa yang kita nampak. Sebab itu kita nampak untuk Australian dollar dengan New Zealand dollar pun tak sama sekarang. Waalaikumsalam Rosli. Okey, jadi kita tengok kepada hari ini, setakat ini agak senyap. Kita ada untuk Nikkei ditutup lebih rendah, lebih kurang sebulan lagi untuk Olimpik. Kita ada atlet daripada Australia akan mula sampai dekat Jepun dalam minggu ni, dan Jepun juga memulakan proses imunisasi kepada atlet-atlet Jepun. So nothing much daripada sudut pergerakan pasaran saham agak senyap. Kita tengok dekat chart pula apa yang kita tengok nampak sekarang. Okey, dekat chart kalau kita lihat kepada kepada indeks, saya jangkakan indeks pada malam ini lebih sideways. Ini mungkin akan melakukan pergerakan yang lebih, sebabnya US market tutup. You might see this move. Okay, one more down. Akan lebih sideways lah. Okay, not interested untuk masuk dekat 2 kat situ. Biarpun kita ada incomplete sequence, kat sini. Ini adalah 5 wave breakout dalam yang lebih kecil 1, 2, 3, 4, 5 dan breakout 1, 2 dan 3. Biarpun ada setup kat sini, saya tak really interested. Tapi bagi mereka yang nak trade cuma berpandukan technical, no problem. Sini sebenarnya ada incomplete sequence. Sini. Okey, yang ini untuk US 500. Tapi ini adalah untuk time frame yang kecil. Bagi mereka yang trade di intraday, maybe something for you guys. I'm not putting this dalam kita punya list. Okey, tapi ini ada setup dia. Di sini kita ada setup dia. Okey, sini kita ada setup dia. Ini adalah untuk US 500. Tapi ini adalah bagi mereka yang intraday. Bagi mereka yang shorter term, expect satu lagi penurunan sebelum dia naik. Asalkan anda tak short dia. Ini masih lagi boleh membuat benda ni. Kalau anda tengok dekat indikator dia, this whole thing kita masih dalam divergence. So, ini masih mungkin berlaku. Iaitu, ini adalah 1, 2, 3, 4 dan 5, dan kita buat correction yang lebih besar. Okey, ini masih boleh berlaku. Ini sebab dia, Badrul. Kalau yang movement 1 ni dia break out ini, dia batalkan divergence belakang, then saya interested. Faham tak? Kalau ini, kalau 1 kat sini, 3 dia,
dan melakukan divergence macam tu, then saya interested. Ini tak menunjukkan, ini masih mungkin berlaku, tapi ada setup dia daripada sudut structure. Ini di time frame ini. Kalau anda tengok di time frame yang lebih kecil, peak kat sini tak break. Nampak? Dia tak break, dia tak break peak dekat sini. Sebab itu saya tak interested. Maksudnya adakah kita dah buat 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, ataupun kita dah buat 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5 yang kecil. Jadi ini tak nampak, ini tak disokong oleh RSI. Dengan momentum yang lebih rendah, dengan pasaran bercuti, saya tak interested untuk nak masuk, sebabnya teknikal dia tak sokong daripada sudut momentum, tak ada. Tapi ada daripada sudut teknikal, kalau anda cuma gunakan Fibo, dia ada. Faham? Okay, jadi not really interested untuk nak masuk terlalu kecil. Sama juga untuk US 30 ni, kat sini mungkin kita dah ada wave 1, tengok. Ni wave 1, ini wave 2, dan 3, 4, 5. The thing is, dia tak disokong oleh RSI. 1 ni, dia tak break out. Hampir dia tak break. Saya tunggu, kalau dia break, saya letakkan. Ni tak break. Ini tak break. 3 dia tak break. Kalau 3 dia break, batalkan divergence belakang ni, dan kita ada 1, 2, 1, 2, dan kita ke atas. Itu adalah untuk snake. Maksudnya kita ada extension, but untuk confirmkan extension. 1, 2, 1, 2. Dalam fractal yang lain. 1, 2, 1, 2. Macam ni. Kalau US 30, 1 kat sini, RSI dia, sekejap kalau kawan dia menyokong kepada pergerakan tu, yang ini, break out, 3 dia break out, 3 ni break out, then kita katakan ini 1, 2, 1, 2. Macam sideways. Sebab tu saya tak set up dia ada. Technically dia ada set up kat situ. Cumanya momentum dia tak ada. So saya jangkakan dia akan buat sideways lebih ni lagi. Lebih lama sikit. Tu sebabnya saya tak interested. Tapi set up dia ada. Bagi mereka yang cuma gunakan tak masukkan ni, anda boleh. Kalau dalam sistem anda, dalam saya tak masuk. Ini adalah untuk US 30. Sama, anda tengok semua. Ini pun sama. Yang satu kat sini, biarpun dia buat marginal high, ini mungkin adalah dalam bentuk diagonal. Tak ada yang break. Tak ada yang break. Nampak? Semua masih dalam. Jadi ada kemungkinan ini cuma satu. Lepas tu kita buat correction yang lebih besar. Semua tak ada. Kalau salah satu dia ada, then kita masuk. Satu saya cuma lukis macam ni. Tak nak saya letak 1, 2 macam US. Takutnya orang masuk US 500 ni. Orang nampak ni 3 wave. Dah masuk. So dia tak ada. Dia tak ada. Kalau katalah US 100 ke, DAX ke, mana-mana indeks yang break ini, yang ini tak ada. Ini memang tak ada break lah. Dan dia punya momentum pun tak ada. Ni momentum ni tak break. Kalau dia break, salah satu, even DAX ni dia tak buat high-high, tapi kalau momentum dia break, kalau momentum ni break, dan yang lain-lain tu, mana yang ada incomplete sequence, dan kita masuk. Maksudnya ada, ini buat high lah. Biarpun ini tak ada setup, anda masuk yang lain. Anda masuk yang ada setup. Itu correlation. Itu anda kaitkan correlation dia. Tengok Japan saya lukis macam ni. Ini mungkin adalah wave 1.
Ini wave 1, boleh jadi wave 1 kat sini ya. Dan kita buat correction yang lebih besar. Ya. Dan kalau kita lihat keseluruhan struktur dia, tiga ni, okay, ini adalah yang tertinggi, nampak? So, we might see one marginal high, masalahnya dia tak ada 161, tak ada momentum. Keseluruhan move sekarang ni, tak ada momentum. Itu sebab dia. The whole move tak ada momentum untuk pasaran saham pada waktu ni. Apa lain? Semualah UK 100, ini tak buat high kat sini semua. Kalau salah satu, mana-mana indeks yang dia punya naik tu, naik sekarang ni, naik yang ini, dia punya RSI breakout, then saya entry. Bukan divergence, iaitu breakout ini, momentum. Ya? Momentum. Kalau dia break dalam 5 wave, 1, 2, 3, 4, 5, okey, clear, ini adalah clear. Sorry. Batuk. Okey, kalau dia macam ni dan kita dapati ini tak sampai 100 lagi. Struktur macam ni tak clear. Faham tak, Bat? Kalau dia buat yang clear macam ni, lepas tu dia turun 1, 2 dan dia nampak clear. Dan kita nampak RSI dia clearly break. Clearly, ni belum, ni tak break. Ini tak break. Kalau kita ambil dia punya trend line ni, dia tak break. Kalau dia clear dan sini break, turun, break, then kalau dia tak buat higher high pun, then kita masuk structure dia. Faham? Pada waktu ni, ini tak clear. Ini tak clear. Ini boleh jadi wave 4. Ini boleh jadi macam ni. Okey, ini boleh jadi wave ni. 3, 4 dan continue 1 ataupun seperti yang kita lukis tu. Wassalam, Piat. Okey, jadi tak ada yang clear. Untuk indeks pada waktu ini, struktur semasa tak ada yang clear. Gold dengan silver nanti kita tengok. Okey, sama juga. Sini buat higher high, marginal high. The thing is, RSI dia, tengok. High kat sini, dia tak buat high. Kalau ini buat high, then lain-lain yang ada set up tadi, kita masuk wave 2. Ini pun tak. Ini tak buat high. Tak ada momentum. Maksudnya dia masih lagi divergence. Dan ini mungkin adalah merupakan wave 2. Dan kita buat macam ni. W, X dan Y. Faham? Tak ada satu pun. Kalau ada satu je, dia tak ada. Okey, itu adalah untuk indeks. Okey, yen pair untuk dolar masih tak ada apa-apa. Kita dijangka akan menghabiskan C untuk melengkapkan wave 2 dan ini adalah selaras dengan jangkaan untuk dolar dekat sini. Ada kemungkinan untuk dolar ni dia buat wave 2 dan meneruskan. Okey, kita tak dapat nak trade yang ini. Satu kat sini, biarpun dia low, struktur yang sini adalah flat. Struktur yang sini adalah flat. Satu, kita tak dapat untuk trade, kalau ada trade dollar index lah. Untuk euro US dollar, untuk euro US dollar, okey, struktur dekat dollar index tadi kita letakkan sebagai flat. Sini pun anda kena letakkan sebagai flat. USD PLN pun anda kena letakkan sebagai flat. Struktur-struktur yang sama. So,
kalau dia turun kat sini, unless dia naik 3, 4, 5, okay, breakout 1, bukannya breakout B, breakout 1 ni, then 1, 2, 3 anda trade. Kalau itu berlaku. Faham? Kalau dia break macam ni, then anda akan dapati ini structure yang lebih clear lah. Kita ada ni, kita ada separation. Ini adalah 1, then kita ada separation, then breakout dalam 5 wave yang clear. Kita nampak dia punya structure tu clear, then baru kita masuk. Kalau structure tak clear, ini naik ke turun, jangan trade. Simple, macam index tadi kan, break tapi tak ada momentum, yang lain-lain pun tak ada momentum, so masih ada probability untuk dia buat bigger correction dan cuma habiskan wave 1. Jadi untuk euro US dollar tak ada pada waktu ni, pada sekarang tak ada, asalkan anda tak short dia. Kita balik kepada yen pair, Euro JPY ini masih boleh buat wave 1. Masih boleh buat wave 1. Kalau buat marginal high, sini wave 1. Ini yang kita bincangkan pada minggu lepas. Ini boleh jadi ini. So pada waktu ini tak ada apa-apa. Tak ada momentum. The whole thing, move dia tak ada. Tak ada. Dia pun ini buat high, tapi dia dalam divergence. Tak ada. Nothing. Market tengah tunggu apa next catalyst. Sama ada kita ada untuk US punya fiscal spending yang sedang dibahaskan. Kita ada untuk NFP pada minggu ni. So tak ada, nothing. Pada waktu sekarang Euro JPY tak ada. GBP JPY di sini kita ada set up. Kalau tengok beza dia dekat ni. Kalau tengok RSI dia, ini buat higher high, nampak tak? But tengok ni, 3 ni dia break. So one more high, 2 kita trade. Sini ada trade. Sini ada trade. Nampak tak dia punya ni? Ini membatalkan. Maksudnya kita dah ada satu structure. Sini satu cycle price complete dan satu structure baru. Tak. Sebab itu kita tak trade USD JPY. USD JPY pair yang paling tak ngam untuk anda trade sekarang. Tak ngam. Anda tengok daripada weekly, daily, H4, H1 mungkin ada. Tapi kalau lain daripada tu, dia tak ada trend. Okay, so GJ sekiranya ini berlaku, kita akan cari. Not pada sekarang, kita masih dalam structure yang sama daripada sini. Kita masih dalam structure yang sama. So one more high, ini adalah 3. Macam ni. Ini adalah 1, ini 2, ini 3, ini 4 dan one more. Or kita dah memulakan wave 2. Kalau dia memulakan wave 2, kita terlepas. So apa saya kira dia sebagai 1, 2, 3. Memang nampak 3 kan. So 4, one more high 5, 1, 2, 3, kita akan cari GJ kat sini. Nampak dia punya ni. Dan kita kena tunggu satu divergence, 1, 2, 3 dan kita masuk. Okey, itu adalah untuk GJ. Okey, ni adalah untuk GJ. Jadi ni belum ini mungkin sama ada pada sebelah malam nanti ataupun besok Jadi tapi ingat untuk GJ ni, anda dah boleh cari peluang untuk GJ, GBP, JPY, long wave 2 in 3 or 7 swing. Okay, itulah untuk GJ.
Kenapa jadi air? Okey. Itulah untuk GJ. Ya, stokastik dia pun dah reset. Itulah untuk GJ. AUD JPY ini bukan higher high, so tak ada strength. CAD JPY pun sama, 3 dia membuat marginal high, 3 kat sini dia buat high. Nampak? Kita ada incomplete sequence 1 2. 1 2. So kita ada incomplete sequence, 2 kat sini anda boleh trade. Itu adalah untuk CAD JPY. Okey, anda tunggu satu divergence kat sini. Divergence, sini buat high, buat high, divergence, dan tunggu 1 2 3. Okey, itulah untuk CAD JPY. Kalau anda trade GJ, anda tak trade CAD JPY. Kalau anda trade CAD JPY, anda tak trade USD CAD. Sebab movement dia sama. So, jangan trade benda yang sama. Pilih salah satu. CAD JPY ataupun GBP JPY. Antara dua ni. Faham? Saya tak dapat nak bagikan level sebab dia aspek satu lagi high. Kat sini naik dia baru saja 3 swing. 1, 2, 3. So kita expect 1, satu lagi sebelum dibuat reset. Ini mungkin berlaku pada malam nanti, pada esok hari, pagi sebelum ni. Jadi sekiranya dia berlaku, saya akan letakkan dalam outlook ni. Sekiranya anda tak sempat, anda dah tahu apa yang anda sedang tunggu dekat sini. Okey? So, CAD JPY dan GBP JPY kita dah ada set up dia. Okey? Itu adalah untuk CAD JPY dan GBP JPY. Ada soalan untuk JPY pair? Clear kan? Untuk JPY pair. Maaf gatal. Sakit geru. Ada soalan untuk JPY pair? Kalau anda tengok dekat sini pun ada nampak RSI dia 2 ni break. 2 dia break structure, sini 2. So 3 yang lebih ada momentum, kita tunggu yang sini. Clear? Okey, yen pair. So pilih salah satu, jangan trade GJ juga, CAD JPY juga. Kalau kena stop loss, 2 stop loss. So salah satu. Dolar kita sedang tunggu dia punya disk correction. Dolar kita sedang tunggu disk correction. You have, bukan apa, kalau tengok dolar dekat daily ni, dia masih belum break tau. Ini belum break. Faham tak? Ini belum break. Satu ni tak break lagi. Cumanya kita ada internal subwave punya structure. Tapi hala tuju dia ke bawah. Ini, ingat tak kita ada lukis macam ni? Kita masih ada kemungkinan untuk dibuat benda ni. Selagi dia tak break bawah ni, ini masih boleh berlaku. Ataupun dia buat masih dalam 4 ni. 1, 2, 3, A, B, C, 1, 2, 3, 4 ke atas lagi. Okey? Apa pun, sekira yang akan naikkan kita punya keyakinan, mana satu path dia adalah sekiranya ini break. Faham? 1, 2, 3, 4, 5, break out. 1, 2, 3, kita short. Selagi dia tak buat benda tu, kita tak masuk. Faham untuk dolar? Daily tak break lagi. Daily ni tak break lagi. Mana pula dia? Macam mana nak delete dia ni? Okey, daily dia tak break lagi. Cumanya internal dia dah ada trend. Satu structure dah ada trend. Dekat sini dah ada trend.
1, 2, 1, 2. Kita ada incomplete sequence. Ini ada incomplete sequence. Masalahnya, yang kat sini adalah flat. Anda nampak? 1, 2, 3, 4, 5. Okey? Flat. Flat ni, dia boleh jadi 1 kat sini. Dia boleh jadi macam-macam. Ini adalah 1, 2, 3, 4, 5 ke atas lagi. Okey, kita baru satu time frame yang ada sequence. Saya akan gunakan 2 time frame untuk nyatakan sequence tu wujud. Sebab itu gold dengan silver tadi Iban. Nanti kita tengok gold and silver. Benda sama kat gold and silver. Dia masih boleh buat benda ni. Selagi dia tak break bawah ni, dia masih boleh buat benda ni. Okey. Selagi dia tak break bawah ini, dia masih boleh buat benda ni tau. Ini adalah 1. Okey. Ini adalah 1, 2, 3. Apa saya lukis tu? Oh, patutlah. Mana mata tak nampak ni. Okey. 1, 2, 3. A, B dan C. Lepas tu dia buat benda ni. Dia masih boleh buat benda ni tau. Faham tak Pian? Ya, ini masih boleh buat 4. Okey. Kalau sini tak flat, kita dah masuk dah 2 ni. Ya, kalau sini tak flat, kita dah masuk dah 2. Masalahnya dia flat. Disebabkan dia flat ni lah, 2 ni boleh jadi macam ni. Ataupun, ini masih lagi 2. So, dia banyak cerita kat situ. Mana satu? Mana satu kita nak ikut? Suatu dia tak ada. Saya nak tengok dia buat low sekali lagi, dan baru kita ada yang lebih kuat. Menyatakan bahawa trend dia adalah ke bawah. Sabri. Macam mana nak kira position? Paling simple Sabri. Anda buka satu demo account. Ni paling simple. Saya bagikan cara paling simple. Buka satu demo account. Ya. Ni paling simple. Satu, buka demo account. Lepas tu, anda buka position. Letakkan anda punya position satu lot. Okey, dengan complete stop loss, entry dan TP. Okey, letakkan. Ini entry, ini SL. Katalah anda dapat jumlah ini adalah sebanyak $50 kalau kena SL kan. Letakkan anda punya mouse tu dekat SL, anda akan nampak berapa jumlah dia. Boleh Sabri? Anda nampak berapa jumlah dia. Letakkan mouse anda atas kat SL tu, anda nampak. Lepas tu, katalah anda nak trade, ini adalah untuk satu lot. Okey, ini tak satu lot. Kalau kena SL, anda akan nampak kat situ dia tulis USD 50. Katalah anda nak trade sebanyak, kalau kena stop loss, anda cuma sanggup hilang $10. Kan? Jadi maksudnya anda bahagikan 10 bagi dengan 50, ini dapat 0.2. So itulah jumlah lot anda. Ini satu lot, ini 0.2 lot. Itu paling simple. But selain daripada dolar, anda kena tengok indeks dan yen. Dia bukan hanya dolar sahaja. Gold sebenarnya lebih kepada indeks. Kalau tengok correlation dia lebih kepada indeks berbanding dengan dolar. Lower time frame, yes, dolar, tapi structure lebih kepada indeks. Apa-apa pun, semua kita akan refer daripada besar turun ke kecil. Dia tak dapat anda cuma buat satu time frame, itulah hidupku matiku. Tak dapat. Okey, jadi apa pun
kita nak tengok this low break dahulu untuk confirmation dolar tak buat correction yang lebih besar. USD Chef saya lukis sama dengan dolar index. Euro ni dah tunjuk tadi, Euro US dollar sama. Sekejap Euro US dollar. So saya nak tunggu high kat sini break dan kita ada set up. Kalau ini break pada waktu ni dolar kuat, dolar lemah, dolar kuat, dolar lemah. tak ada cerita. GBP US dollar, GJ kita dah break high, GU belum break high, but sekiranya GJ tadi betul naik ke atas, then kalau ini break out, kalau ini mungkin adalah 1, ini mungkin macam ni 1, 2, 3, 4, 5, dan kalau ini break out, then 1, 2, 3 anda ada set up. Sekiranya GU buat benda tu. Lain daripada tu untuk GU semasa ini sideway market. Okay, dia ada incomplete sequence di time frame yang lebih besar, kita ada time incomplete ke atas. Hanya jika dia break ini. Dua-dua, Suraya. Basically, kalau anda bukan hanya tengok RSI break, saya tengok contoh macam ni. Anda ada incomplete sequence. Ini dekat EU. Tapi ini 1, 2 kan. Anda nak trade 1, 2 lagi kan bila dia turunkan dalam sequence yang lebih kecil. Faham Suraya setakat ni? Yang ni faham? Yang ini faham tak? Bab ini faham 1, 2 ni. Kita dah ada incomplete sequence. Katalah RSI dia kat sini ada divergence dan turun, sini pun ada divergence. Satu ni pun dia ada divergence. Dia breakout dengan divergence. Divergence dalam dia. Divergence dalam dia. Tapi kita nampak dia tak break belakang. Dia tak break belakang ni. Ini untuk EU. Kita dah ada set up incomplete sequence. Di sinilah anda memasukkan penggunaan correlation. Kalau EU tak break, ini masih boleh buat flat ke bawah ataupun ini cuma satu besar kat sini. Anda akan tengok GU, AU, NU, apa-apa US dollar pair di mana RSI diorang, biarpun diorang tak ada set up, tapi RSI dia membatalkan divergence ini. High dekat sini. Anda guna, itulah correlation. Anda gunakan diorang punya RSI untuk validate anda punya EU punya setup. Faham? Kalau ini tak break, ini masih boleh buat 1, 2, 1. Rupanya kita sebenarnya ini cuma 3, 4, 5 dan kita ada 1. Lepas tu kita buat yang lebih besar. Jadi anda gunakan instrumen lain untuk validatekan momentum dekat EU yang tak breakout high. Sebab move kat situ dipengaruhi oleh US dollar. Tu dia. Anda tengok kepada yang lain-lain. Sebab itu saya cakap minggu ni anda jangan miss. Minggu ni banyak yang saya nak kongsikan hari ni dan besok. Wave 3 RSI dia akan break ini. Faham ke ni? Dan kita katalah EU tak break, tapi GU break ataupun AU break ataupun NU break. Tapi diorang ni tak ada incomplete sequence. Tak ada set up. Tapi movement yang sama dengan EU tadi, dia punya RSI itu break out. Dan kita ambil yang lain tu untuk masuk EU punya setup. Semua saham ke apa ke, kalau anda masuk saham dalam tech sector yang chart dia sama bentuk, boleh. Semua. Dia tak ada ini untuk forex.
Saya kalau nak katakan daripada sudut volume dagangan, saya lebih banyak masuk dekat saham. Kalau tanya saya lah, kalau trade untuk pegang lebih ni, saya punya volume lebih banyak kat saham. Anda boleh gunakan dekat option, anda boleh gunakan dekat short term interest rate, anda guna asalkan nama dia chart. Asalkan nama dia chart. Dia tak ada ni forex, tak ada. Technical sama je. Ya, R.N. Elliott masa dia buat benda ni, forex dalam spot yang kita kenal sekarang ni tak wujud lagi. Dia dah meninggal tahun 30. Dia tak ada ni untuk komoditi ke, ni untuk ni, tak ada. Okay, so hanya jika dia buat break high satu kat sini, then kita ada setup. Ya. Oh, cross asset tak. Cross asset, contohnya, yang ini kita gunakan untuk dalam yang sama. Hari apa yang kita buat? Ini adalah, kejap ada tak dalam ni? Dalam kumpulan, ada tak saya punya nota yang sama kumpulan tu? Kejap bukan dalam minggu, dalam ni. Bukan dalam ni. Hari Rabu nanti kita cover benda ni. Semua chart. Semua chart. Chart jumlah saman, chart GDP, chart apa, sama je. Asalkan nama dia chart. Okey, itu adalah untuk ni. Dia dalam yang sama, dalam kumpulan yang sama. Ingat tak yang kita punya nota tu, inilah untuk dollar pair, kan? Ni dalam dollar pair punya group. Anda gunakan sebab movement dia dipengaruhi oleh US dollar. 3 instrumen US dollar, index, yen. Ingat tak siapa tanya saya? Oh, kalau macam tu saya tengok USD JPY je, tak payah tengok yang lain. Tak dapat. Saya gunakan semua chart ni untuk cerita benda yang satu dalam market. Okey? Ingat tak nota ada, anda pergi cari. Saya tak dapat nak buka kat sini. Saya ini download. Ini bukan saya punya PC, anak punya PC. Masih penyakit. Masih demam. Minggu ni baru laptop. Okey. Ini lagi GU tak ada. Ini masih sideways market. AUD US dollar, AUD, kenapa AUD US dollar ni ke bawah sedangkan yang lain-lain ni ke atas? Kenapa ini masih ke bawah? Try tengok Euro AUD. Kalau kita masih jangka Euro AUD ni buat satu lagi leg ke atas, anda tak, maksudnya antara Euro dan AUD, Euro adalah lebih kuat daripada Australia dollar. RSI divergence untuk structure itu sahaja. Itu spesifik. RSI break untuk kita gunakan correlation. Kalau anda tengok Euro US dollar, kan, balik ke contoh ni, anda tengok Euro US dollar break dan break structure ini. Anda rasa kawan-kawan dia lain break tak? Kalau anda tengok EU macam ni, anda rasa GU buat macam ni ke? Faham? Tapi anda tak masuk untuk GU sebab GU tak ada setup dalam cerita ni. Tapi kita gunakan momentum dia yang ini untuk validatekan kita punya EU punya incomplete sequence. Boleh Okey. AU faham kenapa kita masih, tapi ini bukan tempat entry, satu kat sini bukan higher high. Anda cuma ada sequence sekiranya satu kat sini break baru ada trend. Pada waktu ni tak ada. NZD US dollar pun sama. Sorry.
NZD US dollar, ini ada trend. Okey. Ini satu, dan kita ada reset dua. Try tengok RSI dia, anda akan nampak reset berlaku kat situ. Ini kena tunjuk juga. Okey. Nampak? Sini kita ada reset. Dalam kawasan ni kita ada reset, break dan reset. Kita dah ada kita ada divergence. Dan lepas tu dia buat higher high. Jadi NZD US dollar dua ni kita boleh masuk. Yap, exactly Rosli. Okay, so dua ni kita akan cari peluang untuk NZD US dollar. So NZD US dollar long wave 2 dalam 7, 3 ataupun apa bentuk swing dia. Kalau kita nampak apa yang lebih je dah, betul ni dia baru turun 1, 2, 3. Kan? Jadi kita tunggu dia punya bounce satu lagi. Ini adalah sama dengan expectation untuk US dollar punya kekuatan. Boleh? Anda bandingkan ini dengan dollar index. Print out chart ni bandingkan dengan dollar index. Sebab itu kita lukis dia ada satu lagi ke bawah. Boleh tak dia habis dua kat sini? Kalau ini habis dua kat sini, apa jadi kepada dollar index? Dollar index terus jatuh. Ni terus jatuh, terus jatuh. Tak ada wave 2 kat sini. Kalau NZD US dollar, sekali lagi saya ulang kalau NZD US dollar, dua dia habis kat sini, dan ini terus buat wave 3, dollar index ni akan terus jatuh. Ini akan terus jatuh. Kalau dollar index jatuh macam tu, then NZD US dollar, saya akan habiskan dua kat sini. Terlepas, tak apa. 1, 2, 3, 4, 5, break high. 1, 2, 3, kita long. Yen lebih lemah daripada US dollar? Tak. Yen tak lebih lemah daripada US dollar. USD JPY, yes, anda tengok dekat 1 hour. Structure ni anda tak dapat katakan USD JPY lemah, yen lebih lemah daripada US dollar. Try tengok daripada sini. Anda tak dapat katakan dia lebih lemah. Tak. Tak. US dollar yang lemah. Ini saya tengah jangkakan tak lama lagi kita akan ada yen dynamic tau. Tapi belum sekarang. Tak lama lagi. Kita dalam wave 5. Sini kita akan ada yen dynamic. Sini kita akan ada yen dynamic. Tapi kalau ada shorter term untuk NZD JPY, yep, why not? Tapi apa pun, dolar adalah mata wang yang paling lemah sejak daripada, tengok ni, sejak daripada March. Bila kita punya ni? Dolar adalah merupakan mata wang yang paling lemah sejak daripada March ni. Ni sejak daripada March. Daripada March ni. Dolar paling lemah. Dia dengan yen sama. Yang paling kuat ni, jadi tak dapat nak katakan dolar antara semua, dolar yang paling lemah masih ranking dia masih dolar. Kalau kita ambil daripada 23 ni, okey, dolar dengan yen ni yang putih ni dia bawah sikit. Masih sideways, tak ada apa-apa. Tak dapat nak katakan dolar antara NU dengan NJ, saya lebih prefer, kalau saya lah saya lebih prefer NU dolar. Kalau dia ada set up lah. Okey, ini adalah untuk NZD US dollar. I have to put dia sebagai triangle pada waktu ini untuk UCAD.
Ya, ini pun semua masih lagi dalam, ini mungkin break triangle dia. Tapi saya letakkan dahulu, kita mungkin habis B kita dekat 4 kita kat sini. Ya. Saya letakkan begini dahulu. InsyaAllah saya akan tukarkan 4 ni kepada sini. Dan kita jadikan sini flat. Sini jadikan flat. A, B dan C. Running flat. Tak. Bukan. Sebab setup. EU tak ada setup. EJ ada setup. Kita masuk. Ni. Bukannya sebab apa? Sebab setup. Kalau NJ anda ada setup, NU anda ada setup, saya akan trade NU. Tapi kalau NU tak ada setup, NJ ada setup, trade NJ. Trading kepada setup, bukannya kepada kita correlation apa semua, kepada setup. NJ pada waktu ni, kalau anda ada setup, trade NJ. Itu je. Trade setup, bukannya trade apa yang kita jangka correlation. Okay, UCAT wave 4 saya keluarkan. Ini tak ada, ini saya letakkan triangle, ini mungkin wave 4. UCAT. Lain daripada tu, kejap, kita ada berapa banyak masa? Ada 10 minit. Gold. Okay, gold. Gold. Mana gold? Okay, gold. Gold, sekiranya tak break high dekat sini, kita tunggu wave 2. Kita ada incomplete sequence, kita ada apa? Kita ada yang seperti saya nyatakan, kat sini kita mungkin akan buat snake ataupun 1-2, 1-2, 1-2. Faham tak? Kalau tak faham, anda gunakan technical itu saja. Maksudnya anda gunakan incomplete sequence je. Tak payah guna correlation. Cross correlation tak payah. Tapi asas dia benda ni. Kita ni trade dua currency. Asas dia benda ni. Anda boleh ambil, ini adalah XXX US dollar darab dengan US dollar YYY. Anda boleh ambil sini sebagai US dollar ataupun sini sebagai JPY darab dengan 1 over YYY JPY. Asas dia benda ni. Kalau ada trade currency, tak dapat harap. Kita tunggu je lah. Kalau dia buat, kita masuk. Ada banyak instrumen nak trade Wimon, bukan hanya satu. Kalau dia turun, kita akan masuk 2 kat sini. Ini adalah untuk gold. Silver ini bukan sistem 3711. Di 4 hour untuk silver, satu ni tak break high lagi. Okey. Ini adalah channeling. Bagi mereka yang ikut sesi pada minggu lepas, anda faham apa saya sedang ceritakan. Okey. Dan kita ada breakout menandakan ini ada ini ada momentum ke atas. So, 2 ni saya bukan dalam sistem kita, tapi saya akan trade dia. Ini saya akan trade dia. Ini untuk silver. Asalkan anda tak short dia. Dan ini selaras dengan gambaran kita jangkakan untuk saham akan buat satu lagi ke atas, dolar akan buat satu lagi ke atas. So, sama dengan cerita yang ini. Yen akan sideways. Ini adalah untuk silver. Bagi mereka yang sempat, ini saya upkan pada Jumaat selepas sesi kita. Bagi mereka yang sempat untuk masuk minyak, ini yang kita bincangkan. Anda sepatutnya dah ambil separuh. Anda sepatutnya dah ambil separuh. Bagi mereka yang sempat. Kalau dia buat benda ni, anda tak masuk second. Kalau dia buat benda ni, anda tak masuk lagi bawah tu. 1, 2, kalau dia buat benda ni.
Okey. Sebabnya ini mungkin 1, ini mungkin 2. Tak. Saya tak akan ceritakan mengenai channeling tu teknik lain. Stick kepada 3711. Kalau anda tak faham 3711, anda tak akan dapat guna channeling tu. Jadi 3711 pakai tu je Suraya. Jangan campur-campur. Settlekan satu, itu part of market dynamic punya teknik. Jadi kalau anda faham 3711, pakai tu je. Pakai tu cukup. Tu lebih dari cukup sebenarnya. Okey. Jangan campur aduk. Dalam trading, it's not about the technique. Teknik ni benda sama je berulang-ulang. Ia cerita pasal jaga duit. Teknik semua bagus. Anda ada teknik yang anda ada pakai sekarang, tuliskan dia. Macam mana masuk, macam mana keluar. Anda masuk, ikut dia je. Jaga duit. Itu je. Bukan cat. Saya tandakan yang ini masa kita kat sini memang. Sini adalah kepada lower time frame. Ini adalah lower time frame punya entry. 5 minit anda nampak ini 5 wave. Kalau anda buka dekat 5 minit, 5 minit. Ni time frame kecil-kecil. Ni 5 wave. 1, 2, 3, 4, 5. Sini pun 1, 2, 3, 4, 5. Kecil-kecil dia nampak. Okey, thank you Rusli. Ini adalah untuk minyak. Copper, saya ubah sikit berpandukan kepada jangkaan untuk US dollar. So lebih sideway untuk copper, dan sekiranya dia buat 4 kat sini, saya akan trade dia. 3 kat sini adalah adalah momentum sequence. 1, 2, ni jauh lah. Okey. Channel, kalau anda tarik channel, anda akan nampak. Itu adalah lebih. Okey, itulah untuk copper. So, wave 4 kat situ, saya akan trade. Itu adalah untuk copper. Not now. Ni masih develop. Euro AUD ini masih berjalan. Ini mungkin flat A, B, dan kita sedang tunggu C ya. Okey. Apa pun dia lepas daripada A, anda tarik Fibo. Ya. Dia lepas daripada A ni, kita akan tarik Fibo. 1, 2, dan kita akan masuk dekat 100%. Okey, itu adalah untuk Euro AUD. Lepas price dah hit 50% third leg, kita kena naikkan SL. Dia macam ni. Bila anda masukkan 2 position. Kalau anda trade kan, 1, 2, 3 kan, anda tunggu limit order kat sini kan. Anda letak limit order. Limit. Katalah anda nak trade 0.2. Anda masukkan 2 position, 0.1, 0.1. Ya. Stop loss dia sama. TP yang pertama, anda letak dekat 50% kat sini. TP yang kedua, sama ada open kalau momentum, tapi kalau dia incomplete sequence, anda letak kat 100%. Boleh Suraya? Itu TP kedua. Jadi anda tak payahlah kalau ini dan ini kena ini hit TP yang pertama 50%. Dia tutup kan? Anda dah ada untung separuh. Yang separuh lagi, anda alihkan stop loss dia kepada last swing. Kalau dia swing macam ni kat bawah ni. Kat last swing dia. Last swing bawah ni. Saya tak letakkan kat BE macam ni. Okey. Price ni pergi, dia buat, katalah ada nampak 1, 2, 3. Dia buat 3 dan 4, 5. Kalau dia buat 5 macam tu, 1, 2, 3, dia naik balik, breakout ini, anda alihkan stop loss anda bawah ni. Itu adalah 1, 2. Kalau dia jadi 3, 4 apa sifat dia? 4 tak boleh masuk bawah 2 kan?
Jadi anda alihkan stop loss anda bawah wave 2. Buat benda ni, pecahkan entry anda kepada 2. Kan senang, tak payah tunggu je. Okey, lagi 2 minit. Kita habiskan alang-alang. Euro AUD, Euro GBP tak ada apa-apa. Euro GBP ini wave 1. Dia tak break bawah. Kalau dia break bawah, 2 ni kita trade. Nampak? Ni 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3. Masalahnya ni tak break. Arah dia ke bawah. Jangan pergi long dia. Euro GBP. Belum. GBP AUD. GBP AUD sedang buat wave 2. Ini sama juga. Flat A, B dan ini sedang buat C. Ini mungkin boleh habis. Kat sini. Tak interested. GBP NZD pun sama. Tak interested. Ini mungkin B. Nampak? GA, GN tak sama arah. Sebab AUD US dollar, NZD US dollar. NZD US dollar breakout high. Sampailah AUD US dollar breakout high, then baru kita katakan ini habis. Faham tak? But kalau AUD US dollar sini breakout high dekat sini, yang NZD break, NZD ni satu breakout high yang sama. Kalau itu berlaku, GA ni saya akan lukis ke bawah. Kita akan habiskan wave 5 kita ataupun C kita kat dalam ni. Sama, semua satu chart, semua sama. Okey, kita break sekejap. Anda boleh download kejap lagi. Lepas kita balik nanti, saya akan savekan chat ni dan anda boleh download dia nanti. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita break sekejap. Kat Dropbox. Okey, kejap Siapa-siapa boleh tolong check dekat Dropbox untuk tengok whether dia keluar ke tak yang kita save sekarang. Sebab saya masih laptop baru siap. Lepas sesi ni saya kena arrange untuk orang pergi ambil laptop. Tak boleh rentas daerah. Satu bala lagi cerita lain. Okey, siapa-siapa boleh tolong pergi check whether kita sedang tengok benda yang sama. Make sure dia 31 hari bulan dekat Discord. Boleh tolong check? Adakah anda sedang tengok yang sama dengan yang kita tengok? Kalau tak, saya tengok lain, anda tengok lain. Seperti malam tadi kan, saya dah save. Petang, bukannya malam. Petang saya dah buat dia. Rupanya dia pergi tempat lain. Ni lain. Okey dah okey. Thank you Bian, thank you. Okey. Jadi kita basically untuk hari ni anda sedang lihat dijangka pasaran agak senyap sikit as kita masuk kat hujung waktu Europe. Tapi ingat Europe masih buka. Lain-lain daripada London tu buka. Jadi disebabkan volume yang rendah, sekiranya terdapat order yang besar, sekitar pada jam 11 malam nanti jaga-jaga sikit. Kalau dekat Switzerland ke, kalau dekat Rome ke, dekat Paris ke, orang keluar position dan jumlah dia banyak, anda mungkin akan melihat volatility 10.30, pukul 11. Ingat, hari ini adalah end month, 31 hari bulan. Jaga-jaga sikit. Kalau itu berlaku, terutamanya pada waktu cuti. Jadi saya nak bagi amaran kat situ, jaga-jaga sikit pada tengah malam. Okey, AJ boleh tunggu wave. AJ tak ada set up, Nazri. Dia tak ada higher high. AJ tak ada higher high. AJ ni tak ada higher high. Kalau ini berlaku. Ni tak ada higher high. Dua kita dah lepas. Sini satu. Kalau anda ni tak ada. Satu ni tak buat high. Anda nak tunggu benda ni.
Sekejap, saya bagi contoh. Anda sedang tengok ini low, ini high, ini higher low. Sekarang ni dia sideway. Anda cuma ada trend kalau dia break sini. Faham tak Nazri? Then ada incomplete. Then Anda tunggu 1, 2, 3. Kalau ini berlaku. Sekarang ni, satu ni, dia tak ada trend. Dia tak ada higher high. Ini tengah dunia. Kalau dia buat macam ni, dan kita trade. Kalau dia buat macam ni, 1, 2, 3, 1, 2, 3, dia turun. 1, 2, 3. Then kita trade. Itu 2. Faham? Kalau dia buat macam ni. Then kita trade. Sebab satu ni higher high. Anda cuma masuk daripada untuk ni adalah higher low ataupun lower high. Bila trade RBS SBR tu, RBS SBR, anda cuma trade kalau anda long, anda trade apabila ini berlaku. Dah ada trend, dah ada low, high, higher, low. Dan kita katakan ini tak habis sebab kalau kita tarik Fibo, dia break dan Fibo kita tak sampai 100% lagi. Sekarang ni AJ tengah buat benda ni. Dia buat benda ni. Jadi kita tak ada trend lagi dalam struktur ini. Tapi asalkan ada tak short dia. Faham? Pada waktu ini tak ada trend. Kalau anda trade dekat time frame kecil. Kalau anda trade dekat time frame kecil. Katalah anda trade dekat 5 minit. Dekat 5 minit pun dekat sini. Kan, dekat sini. Ini tak ada. Ini tak ada. Dia cuma kalau ada trend pun kalau dia break macam ni. Katalah tiba-tiba dia naik kan, naik terus. Break out. 5 wave. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3 anda boleh long. Tu kalau anda trade dekat 5 minit, 15 minit. Tapi semasa tak ada. Di sini tak ada. Kalau dia turun lagi, satu tu tak break high. Itu tak ada trend. Boleh? Yang ada adalah apa yang dah ada structure trending adalah apa yang kita letakkan dalam ni. Saya tak dapat pergi lower daripada H1. Ini sehingga H1 dan ada H4 kat sini. Macam copper tu H4. Macam Euro AUD ni, itu daily. Ini daily punya setup. Satu saya tak nak anda masuk dekat tempat lepas tu. Panggil Zul je, tak payah cikgu. Yang macam ni, ini adalah hourly. H1, ni anda boleh trade. Bagi mereka yang intraday ataupun short term swing, ni tak terlalu seksa lah tunggu. Macam ni, itu tak terlalu lama. Tapi yang macam ni, ini lama. Lama dah kita tunggu Euro AUD ni. Yes, tak jauh daripada Apple. Tak jauh. Memang anda ambil, dia hampir bertindih kan, Apple dengan AJ. Hampir bertindih. Basically itu sentiment market. Okey. Kita masuk kepada topik kita. Kalau tak kita dah skip je topik kita ni. Okey. Jadi pada minggu lepas kita dah melihat secara asasnya structure. Tapi saya RSI dia keluar daripada ini. Ini nampaknya dah berlaku. Ni tengah berlaku. Keluar macam ni. Dan dia buat yang lebih dalam. Dan kita akan trade with 2 biru. Nampak? Tapi kalau anda nak jangka 2 biru ni dekat sini. Tak dapat. Terlalu shallow. Boleh tak? Boleh. Tapi kita nak jangka dia tak dapat. Boleh tak dia sampai situ terus naik? Boleh. Tapi kita nak jangka dia tak dapat. Saya akan ambil 2 sekurang-kurangnya 38.2. Dan kita nampak clear 3 wave connector. Jadi katakan anda nak tunggu 2 ni kat sini kan. Anda punya chart tu tak symmetrical lah, tak cantik rupa dia. Boleh tak? Boleh. Ya, boleh. Tapi bukan setup, bukan satu setup. Faham?
Okey, itu adalah untuk indeks. Indeks tak breakout, kita ada US 500, US 30, US 100 breakout, but dia tak datang dengan momentum. Dia tak datang dengan momentum. Ini pun boleh jadi 1-2 tau. Faham tak? Ini boleh jadi 1-2. Ini. Ini boleh jadi 1-2 macam ni. Untuk Nikkei 1, 2, 3, 4, 5 dalam yang biru. Okay, ini boleh jadi macam ni. Okay, kenapa kita tandakan macam ni? Sebab dia punya yang lain-lain tu tak ada. Tak ada, semuanya adalah divergence. Masa ni tak ada. Ini tak ada divergence. Ini buat higher high. Ini kalau nak kata pun Nikkei sahaja yang ada breakout. Cumanya satu ni tak breakout dan satu dia mungkin kat sini. Kalau satu dia kat sini, dua kita dalam. Nampak? And kenapa kita tak enter? Sebab dia tak ada incomplete sequence. Dia dalam kawasan ni. So tak nampak. Tak ada apa-apa, tak ada set up, tak ada nothing. Kena pula dengan cuti lah. Faham? Jadi tak ada. Untuk indices, saya tak akan ambil risiko untuk trade dia pada malam ini. Terutamanya kita tahu Wall Street tutup, kita tahu untuk apa? Untuk London tutup. Okey, saya jangkakan ini akan ke kanan je, macam ni je. Sampailah pukul 10.30, orang nak tutup, orang nak balik kerja, maybe kita ada jatuh dan naik balik. Okey, itu JP225 dan indeks-indeks lain. Ada soalan untuk indeks clear kan? Setup ada, saya dah bagi tahu. Setup dia memang ada. Ini ada higher high. But dia ada few probability dekat situ. Sama ada ini satu, ini satu, ataupun sini adalah makro punya ni. Lagi kecil. 1, 2, lepas tu naik ke atas. Kalau dia buat 1, 2 dan naik ke atas macam ni, itu adalah amat-amat bullish. Cumanya terlalu ni untuk kita. Mana satu? Which one? Faham Mana satu yang dia nak ambil? Bukan setiap kali anda buka chart, anda nak trade sama-sama. Tak ada setup, tak ada setup. Itu je. Okay? So, US 500, US 30, US 100, ketiga-tiganya ada setup, but breakout, none of the breakout mempunyai momentum. That's it. Anda boleh gunakan, contohnya nak guna breakout ni, chart yang paling simple, mana kena tak ada, ni tak ada equi-volume. Anda boleh tengok equi-volume punya ni, dekat trading view ni tak ada. Even anda tengok Renko, saya rasa di sini akan ada yang baru. Okay, so indices arah dia hala tuju ke atas asalkan anda tak short dia. Kalau sistem anda ada setup, trade silakan. Arah dia ke atas. Mungkin akan ada satu lagi correction, tapi kalau sistem anda ada entry untuk long, anda boleh masuk. Okay, kalau sistem anda ada ni, ada setup dia. Okay, sistem saya tak ada. Kalau yang macam ni, saya tak trade. Okay, Yen pair USD JPY dijangka will do one more. Ini adalah wave 1, 2, 3, 4 and 5. One more sebelum naik ke atas. Itu adalah untuk USD JPY. Itu adalah saya tak jangkakan USD JPY terlalu kuat. Saya jangkakan dia habis kat sini. Sebab sini 5 wave. Kita datang korektif diikuti oleh another 5 wave.
sekurang-kurangnya. Setakat ini kenaikan dia cuma 1, 2, dan kalau ini adalah 3, ini 5 wave. 1, 2, 3, 4, 5. It's as simple as that. Okay, ini satu lagi high. 1, 2, 3, 4. Satu lagi high, selalu jatuh ke bawah. Bukan untuk enter. Ini bukan lower low. USD JPY ini bukan lower low. Okay. Euro JPY saya tukar sikit chart dia. Euro JPY. Okay, Euro JPY dekat kawasan sini. Kalau kita lihat 1, 2 ni, dia ada incomplete sequence tau. So, Euro JPY sekiranya 1 ni tak cecah 13430, anda boleh cari untuk long Euro JPY. Untuk long Euro JPY, pilih salah satu daripada yen pair kat situ, tapi bukan untuk ni. Long with in 7C. Okay. Sekiranya anda nampak konektor yang jelas. Sekejap. Okey, untuk Euro JPY kat sini, sebabnya sini 1, 2, 3, 4, one more high. Kalau ini tak break 1, 3, 4, 3, 0, 2 ni tunggu correction dia, kita boleh cari long. Okey, sini kita ada incomplete sequence. Dan ini lebih kepada channeling. Ini satu channel, bergerak dalam satu channel. Price masih bergerak dalam satu channel. Tak breakout channel lagi. Breakout atas belum, breakout bawah belum. Breakout atas dah, breakout bawah belum. Ni dah breakout atas. So, maksudnya kita ada trend. Kita ada trend yang kuat. So, bagi mereka yang intraday Euro JPY ni ada peluang. TP sikit tak TP sikit, kalau anda masuk 100 lot banyak kan, Badrul? Dia macam ni lah. Trading bukannya pasal 10 pip, 50 pip. Dia pasal anda punya risk reward. Sebab itu dia tak ada intraday betul ke swing betul. Macam ni. 1, 2. Kalau itu kita target at least 1, 3, 4. Katalah dia buat 1, 2, 3. Dan kita punya entry macam ni. Kan? Kalau dia memberikan lebih 1, 3 macam ni, banyak tu. Kan? Bukannya pasal pip ni berapa. Dia pasal risk reward dan berapa besar anda masuk kepada sistem anda. Dia tak ada TP sikit, TP banyak. Dia benda, dia kepada yang itu. Anda tak pergi target 1000 pip. Kalau 1000 pip anda masuk 0.1 micro. Kalau anda trade 10 pip anda masuk 100 lot standard. Banyak betul tak? Bukan kira pip, kira dolar. Position size kira dolar, bukannya kira pip. Menang 1000 pip pun kalau masuk 0.01 tak sama dengan tu kan. Jadi itu position sizing. Yang penting risk reward. Exactly, risk reward. Okay, Euro JPY, so ada set up kat situ. Kalau ini tak break 1, 2, 1 berapa tadi? Kalau tak break 100% dia. GBP JPY pun sama. Pilih salah satu, jangan trade 3-3. Sini pun ada peluang. Sini pun ada peluang. Okay, kalau satu lagi high, 1, 2, 3, 4, one more high before dia buat 2 ni. Selagi dia tak sampai 1 ni, kita akan cari peluang. Dia tak ada fixed pip, tak ada. Itu kalau macam semua letak TP 20 pip, semua letak SL 30 pip, itu mengarut. Saya tak percaya langsung cara tu. Itu senang, itu salah. Ada benda betul, ada benda salah dalam trading. SL 30 pip dia, no such thing. Gunakan technical tool, sama ada support, resistance, daripada entry, kirakan.
Okey, AUD JPY we might habis ini. Kita ada flat kat sini, A, B, 1, 2, 3 dan maybe ini 5. But apa pun, ini bukan higher high. Jadi dua ni kita tak berminat. NZD JPY, lupa kita nak cerita petang tadi ni. NZD JPY ni pullback ni anda boleh enter tau. Ingat tak? Ini anda boleh enter. Okay, now kita dah buat higher high kan. Okay, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Selepas 9 ni, kalau dia nak buat, kalau dia tak tembus 8, kalau ini tak tembus 8, tak tembus, dan dia naik, dan ada 9, 10, 11, 12, 9, 10, 11, belum habis. 12, 13, faham tak? Ingat, nombor-nombor untuk motif, sekiranya kita katakan ini adalah ke atas, motif, trend, 5, 9, 13, 17. Sekarang ni, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kalau dia nak correcting benda ni, dia break 8, itu adalah 1, 2, 3, 4, 5, 1. Ataupun 1 kat sini, 2 or whatever ada lukis kat sini. Itu nombor-nombor tu. Itu nombor-nombor tu. Ini adalah untuk NZD JPY. Chef JPY sama dengan Euro JPY, Badul. Sama, exactly sama dengan Euro JPY. Okay, jadi ini adalah 9. Kejap kita tengok lepas ni. 9. So, kalau dia tak break 8, then anda jangkakan dia buat pada ni. 10, 11 tak dapat habis. 12, 13. Dan kalau dia nak buat yang besar, itu adalah untuk NZD JPY. Chef JPY. Okey, sekali lagi. Kenapa ini tak dapat nak buat besar macam ni? Boleh, kalau saya tanya, kenapa kita tak jangka dia buat besar macam ni? Kita tak jangka dia buat yang besar. Dia cuma buat yang kecil lepas tu ke atas. 9, 10, 11, 12, 13. Kenapa? Kalau kita jangka ini ke bawah macam ni, anda akan jangka NZD US dollar ni akan buat yang besar. Dua ni kat sini. Faham? Okay. The thing is, nampak tak? Ini breakout. Dan anda tahu, mana ni? Okey. Dan anda tahu sekejap NZD US dollar NZD JPY dia tak lari. Faham? Okey. So, apa yang kita ada, kita tengok dekat 1 hour pun samalah. Okey. Ini yang sekarang. Okey. Sama tak cat dia? Okey, ni sama cat Okey. Jadi apa yang kita ada, NZD US dollar, dia dah break high ini. Dia dah break high ini yang sini. NJ pun break. Jadi anda tak jangka NJ buat yang besar tau. Ya? Anda tak jangka, sabar, kita tak sampai, lepas ni kita tengok balik JJ. Ya? Cerita dia ada ke atas, dia ada higher high. Kan? 1.
Dia ada ke atas. Jadi yang first 3 swing tu kita masuk. Okay. NZD US dollar, high yang sini dia break. Yang ini dia break. Ini dia break. NJ lama dah break high yang sama. NJ dah break kat sini, high yang sama. NJ pun dah break. Jadi kedua-dua ni dengan NU baru break, dengan NU ada break, jadi anda tak jangkakan bahawa dia akan buat yang terlalu besar, correction yang terlalu besar. Kita tak jangkakan dia buat yang terlalu besar. Jadi kalau ada untuk NU ni kita jangkakan ke atas, ini anda tak jangka dia jatuh jauh dengan jangkaan bahawa indeks ke atas. Kalau anda jangka indeks ke atas, ini jatuh ke bawah, ini akan buat correction satu lagi. Okey. Jadi NZD US dollar kita tengok satu correction sebelum dia buat naik ke atas. Jadi anda akan jangkakan untuk NJ ni, untuk NJ kat sini, satu correction sebelum dia naik ke atas. Satu correction sebelum dia naik ke atas. Itu bermakna untuk even chef JPY sama je. Chef JPY sama dengan, tengok chart 2 ni kan. Mana NJ? Ni chef JPY. Tapi saya tak buat chart chef JPY, buang masa. Sebab dah ada Euro JPY. Okay. So dah ada chart Euro JPY. Okay, nampak? So kalau kita jangkakan kat sini dah buat high, dah buat breakout dan kita sedang tunggu correction dia. Ini pun dah buat high, kita tunggu correction dia. Sini some sort of wave 5. Sama seperti yang kita nampak dekat ini. Sama. Kalau anda trade Euro JPY, anda tak trade chef JPY. Kalau anda trade Euro JPY, anda tak trade GBP JPY. GBP JPY 1. Tunggu satu lagi ke atas. Ini struktur baru kan? Ini struktur baru kan daripada anda tengok RSI dia. Kalau ada ini mungkin di time frame yang kecil. Okey, di sini pun boleh lah. Nampak tak struktur sini? Selepas RSI dia reset, kita ada struktur baru. Faham? Dan ini masih ongoing, belum ada divergence. Jadi kita jangkakan satu lagi ke atas. Anda akan nampak stokastik dia akan buat snake, akan ada snake untuk wave 3 dia. Itu mungkin di time frame yang lebih kecil dia. Okay, dia akan ada some sort of sideway dekat wave 3 dia. Sekiranya NJ jatuh jadi yen dynamic dalam time frame mana? Untuk shorter term 5 minit mungkin, time frame 5 minit mungkin ada kali. Saya tak nampak benda tu sekarang. Tapi mungkin boleh. Tapi sekarang tak ada dekat chart cerita tu. Tak ada. Tapi remember, anda sedang berada dalam wave 5 untuk indeks. So, anytime. Okay. So, kita ada wave 3 kat sini. Reset. Dan anda jangkakan satu lagi high yang ada divergence. Satu lagi. Dan sini akan buat marginal high. Ataupun satu high lah. 1, 2, 3, kita cari long. Boleh, Wan? Jadi kita ada 3, satu lagi adalah kepada CAT JPY. Sekejap Lukis-lukisan ni kena padam balik. Kalau tak dia lekat dekat chart tu. Okey.
Jadi itulah untuk Euro JPY, GBP JPY, NZD JPY, itu semua kita ada set up. Pilih salah satu. AUD JPY. AUD JPY tak ada. AUD JPY kat sini tak buat higher high. AUD JPY tak ada set up. Ini tak ada set up. Kalau satu ni breakout high, baru kita ada high. Baru kita kan ini structure baru kan. Low, high. Kalau dia habis kat sini, buat satu lagi structure. Ini low, high, higher, low. Dia break baru ada higher high, baru ada trend. Okay. Satu kampung ke satu kampung. Satu kampung ke satu kampung. CAT JPY. Ini buat higher high. Jadi kalau dia turun kat sini, structure yang reset, kita ada reset dekat sini, nampak? Reset. Lepas tu break membatalkan divergence satu dekat sini, divergence. Ini maksudnya, ni tadi Badrul, nampak? Dia breakout high dan dia ada high. Tunggu divergence kat sini, naik satu lagi, 1, 2, 3, kita long. Jadi pilih kita ada 3 yen pair, 4 kalau anda masukkan NZD JPY, Euro, CAD, GBP JPY untuk long. Pilih salah satu. Saya tak dapat berikan dia punya exact level sebab correction dia belum berlaku. Correction dia berlaku dan saya dapat letakkan. Gunakan Fibo extension. Itu adalah untuk yen pair. Ada soalan untuk yen pair? Nampak yang ni kan, Bat? CAT JPY ni kan? Anda tengok RSI dia. Ini menyokong kepada, kita katakan ini adalah 1212 sebab sini buat high. Wave 3 dia break. Daripada high satu kat sini yang ada divergence. Jadi ini menyokong kepada pendapat bahawa ini adalah 1, 2, 1, 2. Dan kita boleh long. Kalau sini tak sampai lagi. Dia ada benda ni. Itu menyokong kepada, kalau CAT JPY ada itu, yen pair yang lain kita boleh cari kalau ada set up untuk 3711. Okey, kalau tak ada, kita tengok sakit tekam. Kita tengok kepada dolar. Dolar pada waktu ini, sini kita tandakan flat. Jadi dua ni kita tak dapat nak entry. Dan kalau anda faham, di time frame besar, dia masih boleh buat benda ini. Dia masih boleh buat 1, 2 yang besar ni. 1, 2 extension kali. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 3 kan. 1, 2, 3, 4, 5. 1 dalam fractal yang lebih kecil. Yen pair sekarang saya jagakan satu lagi high sebelum dia jatuh buat correction. One more high sebelum dia buat correction. Ingat, anda sedang tengok ini untuk buat wave 3 tau. Kalau ini 1, 2, ini 1, 2, 3 dalam 3. Kasyah. Jadi kita tak dapat jangka untuk yen pair ni untuk jatuh banyak. Kita jangkakan untuk indeks ke atas. The moment ini habis wave 2 dalam fractal yang kecil, semua sama. 1, 2 dalam fractal yang kecil, ini akan habis kalau banyak pun dia wave 4. Faham? Yang ada setup, macam mana nak pilih yen pair terbaik untuk entry. Benda dia sama je. Anda tengok Euro GBP, kalau Euro GBP naik, anda trade Euro JPY kalau ada setup. Kalau semua ada setup yang sama. Cross, tengok cross dia. Jadi kita tahu Euro lebih kuat daripada GBP. Kalau kita ada Euro JPY, GBP JPY, setup sama. Anda tengok Euro GBP tengah jatuh, ada pandang masuk GBP JPY. So anda tahu GBP lebih kuat daripada JPY. Risk dia tak habis dan naik.
Kalau itu tak habis dan naik, anda masuk Euro JPY. Tengok cross. Sebab itu ada cross kan dalam ni. Itu guna ni. Okey. Kita jangkakan satu lagi high sebelum dibuat correction. Okey ni. Okey, betul. Okey, dolar ingat ini belum lagi ada. Saya ambil cat kosong lah. DXY di time frame besar, yang ini di time frame besar, penurunan sekarang ni dia belum buat trend tau. Internal dia ada trend. Sini lower low yang last kan. Sini lower low yang last. Jadi kita mungkin masih ada. Sini adalah satu lower high. Tapi lower low belum terbentuk. Sini satu structure, sini satu structure, sini satu structure, sini satu structure, ini satu structure. Kita boleh lukis 1, 2, 3, 4, 5. Nampak tak? Selagi ini tak break, ini masih boleh buat 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ingat tak kita pernah lukis dia macam ni? 1, 2. Kalau US dollar buat benda ni, anda rasa indeks ke mana? Indeks akan buat correction 3. Sebab ini adalah 320. Nampak tak? Ini March tahun 2020. Kalau US dollar ni membuat correction ini, indeks, bagi mereka yang bursa Malaysia, jaga-jaga sikit. Kalau itu melakukan US dollar, then kita ambil KLCI lah, alang-alang, sama. Then KLCI, nampak? March, tak kisahlah KLCI ke Jakarta ke New York ke London ke Gohit-Gostan ke mana negeri ke, sama 320. Nampak? March lockdown ni, masa lockdown, dia akan membetulkan struktur daripada 320 ni. Faham? Kalau US dollar ni naik ke atas jadi wave 2 ni, ini satu struktur, ini satu struktur. Nampak? Kalau US dollar ni naik macam ni, anda rasa ini macam ni. Betul tak? Faham? Tak kisah anda ambil S&P 500 ke, FBM KLCI ke, anda ambil apa ke. Kalau FBM KLCI macam tu, boleh. Sama. Ini March. Ini March. 0320. Ini satu struktur. Kalau dolar kuat tadi, ini akan buat macam ni. Correcting structure ini. Faham tak struktur? Anda ambil lah apa pun. Anda ambil apa? Kita ambil GBP AUD. Sama. Ini March. Apa benda tu? Oh, okey. Ini March. Nampak? Ini high March. 0320. Kalau US dollar tadi membetulkan KLCI buat ni, ini akan buat macam ni. Struktur ini. Sama je. Semua. Anda ambil lah apa pun. AirAsia. Apple. AirAsia lah. AirAsia. AirAsia. Okey. Ni lewat sikit. Ini March. Sama. Kita ada peristiwa yang besar.
20. Okey, semua sama. Kecuali euro US dollar. Euro US dollar bulan 5. Ini high. Okey. Dan ini satu structure. Kalau US dollar tadi, buat yang ini akan betulkan structure ini. Semua sama. Tapi pada waktu ni kita tak jangka benda tu, kita masih jangkakan bahawa ini masih berlaku. Ya, untuk membenarkan ini menjadi diagonal. 1, 2, 3, 4, 5. Dan sama je. Ini pun sama. Faham tak? Anda nampak tak korelasi dia sekarang ni? Anda ambil lah apa-apa chart pun. Kenapa macam tu saya pun tak tahu. Wallahualam. Dia macam tu. Dia satu market. 3, 4, 5. Ya. Unless US dollar tadi, anda ambil lah apa chart. Tak kisahlah. Kalau US dollar betulkan pergerakan ini. Pada waktu ini saya tak dapat letakkan macam tu. Kita baru lockdown. Kalau kita lukis macam tu, ramai orang hilang kerja sekarang. Nampak tak kali? Dia semua sama. Jadi kita jangkakan ini ke bawah lagi. Kalau saya jangka US dollar ke atas, anda nampak implikasi dia. Jangan main suka lukis je. Kita kena fikir apa kat dunia luar tu. Dekat Europe, pasaran makin buka. Dekat US, pasaran makin buka. China, okey lah. Yang tak okeynya kita, India. Yang tu masih ni. Jadi jangan main lukis je. Anda kena fikir logik di sebalik chart anda. Dan anda sesuaikan. Nampak kan ni? It's one market. Everything sama story. Okey, kita habiskan. Kalau tak, saya boleh cerita tu sampai besok pagi. Mengantuk satu kan. Server kita off 5-6 kali yang apa lagi? Sebab itu kita tadakan dolar ni masih ke bawah. Saya tak dapat tadakan dolar ni tengah buat, kalau tak implikasi dia. Anda rasa teruk ke waktu ni? Mungkin bagi kita yang baru lockdown tu mungkin. Tapi anda tengok dekat US, anda buka TV, anda tengok Bloomberg, anda tengok ni, keadaan makin bagus kan. Malaysia ni, dia perbezaan dia adalah kepada pengagihan vaksin dan juga kepada kesedaran kita lah. Kita tak dapat salahkan orang. Anda tengok kat luar, lockdown tak lockdown, ada lagi orang merayap kan. It's all one market kali. It's all one market. Alien wave bukan yang utama. Tanda dia. Kes begini sebagai, ingat tak kita tandakan dulu 1, 2. 1, 2. Ingat tak kita tandakan macam ni? Kalau saya lukis macam ni, anda apa implikasi dia kepada pasaran saham, komoditi, ekonomi global? Nak panggil siang ikan pula. Sabar Pian. Faham tak? Jangan short lukis je. Anda kena fikir apa yang anda sedang letakkan dekat chart ya. Faham? Sebab tu kadang-kadang kita tengok chart orang kan, main sedap dia je ni naik. Anda kena fikir implikasi dia. Kalau US dollar naik macam tu, minyak jatuh, indeks jatuh, yen kuat, anda rasa kat luar dah lah tengah lockdown. Faham? Tension ni, lockdown ni. Anda ingat seorang di tempat rumah, semua orang tempat kat rumah kan. Nak gunting rambut tak dapat. Saya nasib baik sempat gunting. Okey, jadi saya tak dapat lukiskan benda tu macam ni. Saya tak dapat lukiskan ini naik ke sini. Kalau ini naik ke sini, ini tak dapat jadi wave 4 tau. Faham tak? Ini tak dapat jadi wave 4. Ini kena jadi wave 2. Jadi, the only way untuk saya lukis dolar, untuk tak katakan dunia ni nak habis, saya kena lukis dia macam ni. Saya kena lukis dia ke bawah. Kalau ada pun, ini ada paling teruk-teruk pun, ini 2 dalam yang biru. Faham? Itu paling teruk. Itu worst case scenario sekarang ni. Yang kira memang hancur adalah ini 2. Faham?
Itu hancur. Itu kita akan ada federalism masuk balik, kerajaan masuk balik, Sina, apa, Sina semua. Tu, faham? Jangan short lukis je. Nak bising ni ada orang hantar cat. Ni wave $2 indeks dia. Bila saya tegur, dia kata tak, betul. Memang betul. Elliott wave dia tak salah. Tak salah. Tapi apa cerita dia? Anda kena fikir apa yang anda tengah lukis. Jangan main syok je lukis. Faham? Faham kenapa saya extend ke bawah? So kita tak nak lockdown. Faham tak? Bukan apa, kita letaklah apa yang kita nampak. Tapi fikir-fikirlah apa kita lukis. Jangan syok lukis je. Memang cantik lukis kan. Dua, habis. Sebab itu saya tak dapat semasa untuk jaga US dollar kuat. Buy and sell lagi GU. Faham? Anda sell GJ tu ada sedang sell GU. Kalau macam tu lockdown sebulan. Memang dia kata anda tak dapat nak sell GA. Yes, GA masih kita jaga ke atas. Tapi memanglah ini akan, dia tak adalah straight, dia akan ada 1, 2, 3, 4, 5 naik ke atas, turun balik. Tapi level dia tu, fikir logik. Ikut logik persuasif masa untuk structure macam tu. Tak, kita fikirkan apa kalau ada lukis yang tu. Sekali lagi Kasha, kalau saya lukis dolar macam ni tadi, dia habis structure dia habis structure ini dan dia buat 1, 2, 3. Ini habis March. Itu habiskan March. Sama. Saya dapat vaksin bulan 7 nanti. Itu habiskan March. Kalau ini habiskan March, saya tak sanggup nak tengok ini yang memang lagging turun macam ni. Faham tak? Anda nampak tak dia baru 3 wave? Anda nampak tak? Kalau saya lukis ini ke bawah macam ni, kalau saya lukis dia ke bawah 1, 2 dan break out yang ini, support ini, yes, exactly. But yang breakout support ini, kalau saya lukis dia macam tu, boleh tak? Boleh. So KLCI most important support pada waktu ini 1450, 1453 area tu. Benda ni sama je. Anda tak dapat jangka bahawa dia tengah correcting March punya level. Anda tak dapat jangka ini. Anda kalau nak lukis, anda lukis dia macam itu cerita China cuba kontrol benda ni sama je. Anda tak dapat jangka bahawa dia tengah correcting March punya level. Anda tak dapat jangka ini. Anda kalau nak lukis, anda lukis dia macam ni. Anda kena lukis dia macam ni. Anda kena faham apa yang ada yang lukis Fibo company sampai 15, negatif 15. Saya rasa macam nak letakkan group ke. Macam mana? Anda tak jangka company bankrupt. Tak dapat. Faham? Saya dapat cuma lukis dia macam ni. At least 1, 2, 3 dia naik. Jangan main lukis je. Anda tak dapat jangka dia jatuh macam ni. Tahu tak kenapa? Kalau anda jangka dia jatuh macam ni, ini 3 wave. 1, 2, 3. Ini jadi 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3 jatuh lagi. Faham? Ini teruk daripada COVID-19 punya low. Kan? Mungkin? Boleh? Tak mustahil? Boleh? Jangan seronok lukis dia. Anda kena faham apa yang ada lukis. Jadi untuk dolar, asalkan anda tak short dia, anda tak long dolar, anda okey. Faham kenapa anda tak pergi long dolar? Maksudnya
GU tu anda tak short, EU anda tak short, apa lagi? EU anda tak short, AU anda tak short, NU. Dia turun ke bawah dah cari long. Alamak, server down ke? Alah, baru seronok cerita. Nak bagi CMJ cerita ke ni? Sabar. Server. Kerja buzzer bayaran broker sebelah. Apa benda kali. Okay. I think Allah, alang-alang ada ya cerita tu. Sambung esok lah kata. Just inform the server was down. Server down. Sekali-sekala Zul diam tu biasa lah kot. Sekejap. Ini bukan diam. Ini dah lekat. Sekejap. Sekejap. Okey, boleh Okey, nampak kan? Kejap saya sambung analisa kita. Tengah-tengah simpang. Okey, dah okey. Okey, so dolar kita masih jaga. Tapi it won't be moving dalam satu line. Dia tak akan move dalam satu line. Saya jangkakan dia akan buat satu lagi low, 1, 2, 3. So ini adalah untuk dolar. Ini boleh entry tak? Tak. Ya, kalau dia buat bawah daripada satu sini dan 3 wave, kita boleh long. Kita boleh short. Itulah untuk dolar. Untuk dolar pair yang saya nampak cuma adalah UCAD, NZD US dollar. Lain-lain tak ada. Ini adalah untuk dolar. Sebab ini ada higher high daripada satu. Sini ada high dan dia buat marginal high daripada yang besar. So, dua ni kita boleh trade. Ini mungkin satu yang ini. Ini mungkin satu yang ini. Itu adalah untuk NZD US dollar. Lain daripada tak ada. Untuk gold. Gold sekiranya dibuat this correction, kita akan trade wave 2 kat sini. Ini adalah untuk gold. Silver besar sikit Silver kita correction dalam H4. Silver adalah correction dalam H4. Sekiranya dia buat benda ni, kita trade silver. Silver ataupun gold. Pilih salah satu. Jangan trade dua-dua. Minyak kita dah ada position. So, bagi siapa yang sempat ambil minyak. Okay. Bagi siapa yang sempat ambil minyak. Anda, ni dah risk free. Kita akan tunggu benda ni. Anda tunggu benda ni. Ini 1, 2, 3, 4, 5. Anda tunggu 1, 2, 3. Dia naik balik. Kalau dia buat high, anda alihkan anda punya stop loss bawah ini. Boleh? Kalau dia break out ini, stop loss anda alih bawah ni. Okey? Itu adalah untuk minyak. Copper tunggu bawah lagi. Kita tunggu bawah lagi. Bukan masuk sini. Kalau dia break out, then kita trade. 1, 2, 3, 4. Break out 5, 1, 2, 3 kita masuk. Not now. Sekarang ni stand on the side. Masih sideway market. GBP, Euro, AUD. Euro, AUD masih ke atas. So, kalau dia break A, tarik Fibo anda. 1, 2. Anda enter dekat kawasan sini. Stop loss atas 1618. Okey, itu adalah untuk Euro AUD. Euro GBP tak, arah dia ke bawah untuk semasa ini, belum breakout, belum ada trend. Kalau dia breakout satu ni, kalau katalah tiba-tiba dia turun laju kan, 1, 2, 3, 4, turun dalam satu structure, breakout 1, 1, 2, 3 anda boleh short. Tapi bukan untuk structure semasa. GBP AUD, GBP NZD stand on the side.
GBP AUD, GBP NZD stand on. Ini anda boleh trade bagi mereka yang shorter term. Masalahnya cuma kalau dia buat macam ni Kalau ini C 1 2 3, lepas tu dia turun 1 2 3, kita boleh trade. Kalau dia habis kat sini 5 wave, tak dapat nak trade sebab ini flat A, B dan C. Kalau dia buat WXY, kita trade 2 kat sini. Sini 5 wave, break out. Copper ada influence dengan harga steel tak? Tak. Bila komoditi, anda kena ambil satu-satu, Pian. Anda kena tengok dia kepada US dollar. Cerita steel tu sebab cerita China. Itu cerita China cuba kontrol harga dia. Steel jatuh, anda long. Anda tak pergi short steel. GBP AUD, GBP NZD pun sama. Ini belum ada, ini tak ada. Ini tak ada. Ini tak ada apa-apa. Ini tak ada apa-apa. GBP AUD anda mungkin boleh long. Sekiranya dia buat double, 1, 2, 3 naik, tak break, turun balik. Kalau dia buat macam ni. Kalau dia buat macam ni, naik, turun, naik 1, 2, 3, tak break, 1, 2, 3 kita long. Untuk GBP AUD dari sini. Setup dia ada. 5 wave, B, 1. Jangan tengok A ataupun apa, anggap ni sebagai 1. Okey. Lain semua ada dalam ni. Everything ada dalam ni. Semua saya dah update. Tak ada banyak daripada apa yang kita update petang tadi. So anda boleh ambil yang ni dekat Discord channel. Sekejap. Tak ada banyak daripada apa yang kita update petang tadi. So anda boleh ambil. Okey. Sebab view saya okey. Boleh ambil dekat Discord Okey, sorry ada masalah teknikal sikit. Tak tahu kenapa. InsyaAllah kita bersama lagi pada esok hari minggu ni. Saya meriah sikit Rabu saya ada 2 sesi. Jangan miss sesi minggu ni. Banyak kita luar sikit daripada ni. Saya akan letakkan lebih tips kepada anda untuk mengenal pasti konektor, mengenal pasti apa trend yang kita boleh trade, apa yang kita kena stand on the side. Badrul, jangan miss minggu ni Badrul jangan miss. Pian, hari ni nampak banding dengan Jumaat lepas kan, anda nampak banyak yang saya akan keluar daripada ni sikit. Saya tunjukkan application, cara nak guna dia. Jadi, okey, dalam satu sistem, dagangkan sistem anda, insyaAllah kita bersama.